Macam mana nak capai financial freedom? You don't make money, then you don't get the money. It's very simple. Okay, so today kita nak jawab soalan sebab korang bagi banyak gila soalan tau. So saya tak sempat jawab tu live, so saya buat this session because a lot of people asking questions and I am so sorry that I can't answer all the questions using text through messages dekat Instagram, Facebook dan sebagainya, tapi insyaAllah saya boleh jawab melalui video. So do watch my video sampai habis so that you can get an extra info aside from coming to my live sessions every Sunday 9 PM. Okay, so let's go to the first questions. Macam mana nak increase product demand? Okay, product demand ni ada beberapa benda yang kita tengok. Adakah product demand tu produk yang baru dalam masyarakat ataupun produk tu dah lama? Maksudnya dah lama ni maksudnya orang lain pun buat juga. Contoh kedai gunting rambut. Kalau contoh kita buka kedai gunting rambut, orang lain pun dah buka kedai gunting rambut. So maksudnya dia dah ada kat dalam market. Okay, untuk situasi macam ni, bagi niche business yang memang dia dah ada kat dalam industri, itu agak mudah lah. Maksudnya nak increasekan demand untuk suatu produk tu. Saya sebenarnya pernah buat satu live session. Mungkin Jijul boleh remindkan pasal live session yang pasal sirah macam mana Uthman bin Affan buat bisnes, Abdul Rahman bin Auf buat bisnes. Ramai dah orang jual unta. So apa yang dia buat, dia jual unta juga. Cuma dia jual unta dengan harga murah. Tetapi dia menjual aksesori tambahan bagi unta. Dia jual tali unta dan macam-macam lah. Kat sini kita dapat belajar untuk kalau satu produk yang memang dah saturated in the market, kita provide anything that is extra and beyond someone else's punya services. Contoh kalau kedai gunting rambut tadilah, selain daripada kedai gunting rambut, dia buat gunting rambut, tapi mungkin dia boleh buat basuh rambut. Kalau ada orang yang dah pernah buat, dia buat basuh muka, basuh badan. Tak adalah, basuh badan mungkin tak logik lah. Tapi mungkin ada untuk kesihatan janggut ke, kesihatan rambut ke. Jadi that kind of product tu boleh increase the value of one punya business lah. So to increase the demand of product, you create something yang bagi orang rasa nak more. I want something more than what you provide. So that's how you create demand. That is one of the way of doing it lah. So banyak cara lagi. Okay, Tuan ada teknik sesuai tak untuk kira cost? I think Zijul should replay my last IGTV. I did explain about how can we calculate the actual cost bila kita nak buat satu produk tu. So replay. Hari ni kita nak ceritakan tentang apa itu sebenarnya cost, apa itu price, apa itu value. Ramai orang confused tentang apa benda tiga benda ni. In fact saya sendiri pun confused jugalah. Bila saya dulu first time nak buat business, saya memang confused. Cost tu dia adalah an amount that has to be paid or given up in order to get something. In business, cost is usually a monetary valuation. Dia adalah satu bentuk duit lah. Pertama, cost ni dia effort kita. Macam mana nak buat template simple untuk cash flow, tolong saya. Korang ni macam mana saya tak faham bahasa korang. Macam mana nak buat template? Macam mana nak buat template simple untuk cash flow, Oh, tolong saya. Tu lah. Macam mana nak buat template simple untuk cash flow. Okay, saya akan bagi link benda ni. Saya akan bagi link di Excel. So you boleh tekan link ni dekat my IG bio. So itu template contoh lah. Tips and valuable experience on how to build a sustainable business while in degree. Okay, we don't differentiate business by sorting people dia tengah buat degree ke master ke PhD, tak The business itself dia tak racist tau. Maksudnya kalau korang ambil degree dia tak boleh sustain Kamu korang master tak boleh sustain, bukan. So the real question is how to do business while you were studying, and also you ada commitments lain lah. Actually a lot of you are asking me how do we actually go about for someone yang working full time ataupun dia studying full time but at the same time dia nak buat business. My advice is, and this is what I actually did for the past 6 years during my study time. Apa yang saya buat adalah saya kerja, saya study dan saya buat business. So you have to manage your time carefully lah bila you ada benda ni. Dan you kena disiplin dengan you punya time. Kalau you bekerja pukul 9 sampai pukul 5, you kena make sure that you buat kerja after 5. Contoh, you stay office kan. Contoh, you buat sampai pukul 5, you stay office sampai pukul 9 sebagai contoh. 4 jam you stay office. You buat business. You buat business. Pukul 9 baru you balik rumah. Okay, fine. Ada yang cakap, okay, saya isteri, saya nak kena jaga anak saya. Okay, fine. So, go back home and jaga your anak, sleep at 9 and wake up at 3 at 4 AM and start do your hustle income from 4 AM sampai 9 AM. Can you do that? Sanggup tak nak buat benda tu? Kalau sanggup, then you can grow your business or sustain.
your business during degree. No such thing. Macam mana tahu cash flow kita bagus? Apa indikator bagus tu ya? Saya dah bagi tahu sebelum ni dalam live saya, cash flow indicator tu bagus. It's a positive cash flow after you bayar operational expenses dan also your cost of goods lah. After you dah bayar semua, ada positif, so that's good lah. But if you asking me like what is a good cash flow for business, dia lain. So you kena kira berapa sebenarnya cash flow positif yang you nak ada to make your company grow every month. Dia dua benda yang berbeza. Depends on the company. Kalau company tu katalah contoh, okay, saya dah buka restoran, nak buka satu lagi restoran harga RM500,000. Dalam masa 10 bulan dia nak buka satu lagi restoran, so dia kena make sure RM50,000 lah, dia kena ada positive cash flow setiap bulan. So depends on the company punya target. It doesn't mean that you buat RM2,000 you salah. Tak, there is no right or wrong on this. No such thing as macam rule kena ada berapa. It always depends on what you want to achieve and what you want to do for your company. Macam mana nak capai financial freedom? Okay, soalan ni agak vague, tapi kalau yang dimaksudkan financial freedom ni adalah dia cukup makan dan minum. Kalau saya cukup makan dan minum saya mungkin RM2,000 je. Makan dan minum RM2,000. For me simple je lah. Nak dapat RM2,000 tu, you buat business, you dapat RM2,000. So saya tak tahu macam nak jawab soalan ni. It's too general. Makan dalam. Ada orang komen makan dalam. Okay, cara nak urus cash flow yang terbaik, you discipline on your target. So that's how you manage your cash flow dengan baik lah. Bila you kata baik, macam saya kata tadi, it's positive cash flow, but the numbers is depends on your company. So you nak growkan you punya company macam mana. So that's how you grow your company and you urus your cash flow. If kita buat bisnes sendiri, adakah kita kena buat semua? Pada waktu permulaan, yes, kita kena buat semua. Tetapi mungkin ada benda yang kita tak tahu langsung, so kita boleh outsource. Cuma kita kena tahu juga untuk buat walaupun kita outsource. Okay, kalau maksudnya you pakat dengan kawan you nak buat bisnes, okay, bagus lah kalau pakat ni. Dia sebab orang ada partner. Sebab apa dia pakat-pakat dengan kawan-kawan dia? Sebab kawan ni ada specialty ni, dia ni ada specialty ni, so dia fokus on specialty dia lah. Tu kalau nak cepat jugalah, mungkin cari 2-3 orang, 3-4 orang. Bagi saya maksimum 5 lah, jangan lebih. 4 orang lah. Kalau saya 4 orang, cari 4 orang yang ada different specialty skill set and buat dengan orang. So bahagi lah. Ada yang power marketing, buat marketing. Ada power sales, buat sales. Tapi usually lah, kalau 4 orang tu biasanya akan ada orang yang caw lah, sebab dia tak tahan. Biasanya kena cari 4 orang yang betul-betul sanggup mati lah dengan you. Kalau lebih daripada 4 tu, dia masalah dia ada banyak kepala, banyak sembang. Sebab kawan-kawan kita nak banyakkan buat. Okay, macam mana nak elak dari guna duit company as daily use untuk yang fully business? Itu lah. So you need to take your salary. Okay, you kena ambil gaji. Buat bisnes kena ambil gaji lah. Kalau saya hidup below means lah. Maksudnya you hidup dengan apa yang you ada lah. That's why saya kata saya tak ambil gaji for the first 2 years dalam company saya. So for me, kalau you tak nak ambil duit company you, which jangan pun, better off you bayar gaji. Kalau dia macam fluctuate, What do you mean fluctuate? maksudnya dia tak tentu lah. Kalau sales tak tentu tetapi dia nak ambil gaji, tak boleh lah. So you have to work more lah to increase your revenue. In business, bukan makan gaji bro. You can't compare. You don't make money, then you don't get the money. It's very simple. Kalau ada bajet bisnes apa yang patut saya buka lah bisnes apa. InsyaAllah bisnes ni menguntungkan. Investor ni bagus ke tak? Bagus kalau reti guna. So don't simply ask for investor money kalau tak tahu. Bisnes macam jual barang Adidas, Ray-Ban, macam mana nak share benefit dia? Share kasih dia membeli. Oh, faham. Okay, sebenarnya bisnes barang branded ni, orang dah tahu dah value dia. Kita tak perlu cerita dah pun. Adidas, siapa tak tahu value dia? Siapa tak tahu quality dia? So that's why kita nak kena buat brand. Ni tak ada kena-mengena dengan ni. Kalau kita nak buat brand, orang cakap nama brand kita saja, Adidas, Nike kan. Tak perlu nak cerita value. Orang dah tahu dah. Nike ni macam mana, Adidas ni macam mana. Itu kekuatan brand. Okay, branding branding power. Macam mana nak share benefit, sebenarnya tak perlu pun share benefit pasal Adidas, Nike apa semua, sebab orang memang akan beli. Cuma macam mana kita nak set ourselves as compare to our competitors. Itu kena bagi competitive punya price and also kita bagi a good combo. Itu caranya nak buat lah. Apa akan jadi dalam bisnes kita kalau kita salah kira external costing? What do you mean by external costing I'm not sure. Tak tahu. Saya tak faham soalan. When to know is the right time to hire a staff for a startup?
Sama. Nak hire orang ni kena tengok financially macam mana. Bila kita dah tak boleh buat, kita dah cuba study, kita dah cuba brainstorm apa semua, kita tak boleh buat, that's when you hire people lah. Saya always cakap untuk benda-benda yang kita tak tahu buat, walaupun kita dah belajar, better hire lah untuk company startup. Tapi for me, tak ada kot benda yang tak boleh buat. Sebenarnya semua kita boleh buat kalau kita belajar. At least for the first year tu kita boleh buat semua sendiri sebenarnya. The reason why saya kata kena buat sendiri, supaya you tahu bila you hire orang, you tahu macam mana nak ajar orang tu. Okay, what's your tips on approaching people yang ada various rankings and influencing them? When you communicate with people, you need to know the way of thinking dorang ni macam mana. Contoh, kalau kita cakap pakcik-pakcik kan yang duduk kat kampung, berbeza lah kalau pakcik-pakcik duduk kat bandar kan. You need to know the level of thinking dorang ni. Saya tak kata yang pakcik kat bandar lebih pandai daripada pakcik kampung, tak semestinya, okay. Jangan pandang rendah orang kampung Tapi maksud saya tu, you bercakap sesuai dengan level of thinking dia. Bila you tahu macam mana level of thinking dia, so you kena sama dia. Kalau level of thinking dia rendah, you kena rendahkan diri you. Kalau level of thinking dia tinggi, you kena tinggikan diri. This skill set ni, communication ni, is very important now bila you nak buat close deal. So that's why you kena pandai analyse people dengan sangat cepat, and you tahu apa you nak buat. Maksudnya you tahu macam nak improve diri you dalam masa yang cepat, dan you tahu macam rendahkan diri you dalam masa yang cepat. Contoh, kalau tiba-tiba kan cakap pasal stok, pakcik ni tak tahu kan. Kalau tiba-tiba kita cakap pasal stok, pakcik ni tahu kan. Maksudnya dia something lah. Cuba kita sembang-sembang pasal isu semasa, dia tahu pasal masalah Turki punya teknologi, itu something lah. Bukan senang pakcik nak tahu kan. Tapi kalau dia sembang-sembang, dia cerita pasal politik, kita tahu lah dia minat politik. Pernah kan macam kita pergi jalan-jalan kan, lepas tu kita tak kenal lah siapa mamat ni kan, pergi negara orang, kita jumpa orang Malaysia kan. Oh, orang Malaysia ni, tiba-tiba kita rasa macam happy. Oh, orang Malaysia ke? Tinggal kat mana? Tinggal kat KL. Saya tinggal kat sana. Oh, kat KL kat mana kan? Dia macam lagi seronok tau. Sebab apa? Dia ada things in common. Manusia ni memang macam tu. Dia rasa belong tau. Dia rasa belonging bila mana ada benda in common. So find those common things, and bila you communicate, you tahu mana nak selitkan common things ni, then baru nak akan masuk. Daripada situ, senang nak close deal. For those of you yang suka saya jawab soalan ni, okay, saya akan letak benda ni dalam podcast. For those of you yang ada Spotify, go and check out my Spotify. Saya punya Spotify, Start and Scale Business Podcast. Saya buat sekejap, tu saya tak sempat, ni saya nak buat balik, so you can enjoy the audio experience from Spotify. And also saya akan buat macam ni lagi, YouTube session macam ni lagi. Kalau you minat, kita akan launch this YouTube session every Saturday or Friday dekat YouTube. Saturday kot, on the weekends kita akan try launch, and kita tengok lah macam mana the response. Kalau you ada a lot of questions sangat, boleh tanya anytime. Saya akan buka question box dekat dalam my Instagram story and Facebook story. Definitely I will answer all those questions, business related questions, and apa-apa lah. Dan saya akan buat video dan saya letak kat YouTube. Otherwise, kita jumpa setiap hari Ahad 9 malam.